Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 November bersama saya Ardi Herman Marzi. Dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Pembayaran BKM diawalkan. Juga banjir kilat landa beberapa kawasan di Selangor. Pembayaran bantuan keluarga Malaysia BKM Fasa 4 yang dijadual pada Disember ini akan diawalkan pada bulan November. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan mempercepatkan pemberian BKM ini sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut yang dijangka berlaku pertengahan bulan ini. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pembayaran membabitkan peruntukan 2.1 bilion ringgit itu akan memberi manfaat kepada 5.2 juta penerima pelbagai kategori secara berperingkat bermula 15 November sehingga 18 November ini. Setiap penerima bakal menerima sehingga RM900 mengikut kategori kelayakan masing-masing. Kita bagi awal ni sebab kita takut banjir berlaku. Jadi yang pertamanya untuk kegunaan sewaktu banjir. Dan yang kedua, walaupun dikreditkan dalam akaun masing-masing, kalau banjir tak boleh keluar ke bandar, jadi mereka tak boleh nak menggunakan wang tersebut. Jadi sebab itulah kita berawalkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Ramah Mesra bersama penduduk Kampung Batu Bor di Dewan Belia Kampung Batu Bor, Bera, Pahang. Turut hadir calon kerusi Dun Guai, Datuk Sabariah Saidan. BKM Fasa 4 merupakan pemberian terakhir pada tahun ini. Secara keseluruhan, sebanyak 8 bilion ringgit diperuntukkan kepada 7 juta penerima yang layak pada tahun ini. Semakan status pembayaran boleh dibuat mulai 15 November ini di laman sesawang rasmi BKM. Susulan perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya digantung selama 7 hari bermula semalam. Tinjauan kru Berita Al-Hijrah di Hub Pasar Seni pagi tadi mendapati rata-rata pengguna mengatakan tempoh perjalanan untuk pergi dan balik kerja kini jauh lebih lama. Wartawan Syahirah Sukri ada laporannya. Menurut pengguna LRT laluan Kelana Jaya Yus Nurita Abdul Wahab, dia terpaksa mengambil masa selama sejam untuk tiba di LRT Damai berbanding seperti biasa apabila menaiki bas perantara percuma yang disediakan oleh pihak Rapid KL. Saya dari Hulu Langat nak pergi ke Damai. Semua jadi kelam kabut lah. Apa yang dah diskedulkan tu kan, semua dah berubah. Susahlah sikit. Sebab apa, kalau selalunya suami hantar kat sini, cepat sikit lah. Perjalanan tu cepat sikit lah nak pergi ke sana. Ini nak kena tunggu ni. Lepas tu nak sampai dekat Masjid Jamil, nak turun lagi. Lepas tu nak pergi ke Masjid Jamil tu, nak pergi ke Damai tu ambil masa lah sikit. Bagi Nur Amalina Muhammad Fadlullah Eng yang bekerja di Kelana Jaya pula, dia tidak menggunakan perkhidmatan bas percuma itu hari ini kerana kekerapan bas yang berhenti di stesen Kelana Jaya yang rendah. Hari ini saya nak pergi ke Taman Bahagia sebab saya kerja kat area Kelana Jaya. So far, bas yang diorang prepare ni untuk pergi kerja saya tak naik sebab saya takut lambat. Sebab semalam saya dah experience saya naik bas yang LRT 3 ni untuk balik. Kekerapan dia tak banyak semalam. Hari ni saya tak sure. Tapi semalam sebab biasanya saya daripada Taman Bahagia kalau saya nak balik rumah saya dalam 2 jam. Tapi semalam saya daripada Taman Bahagia nak sampai rumah saya je nak dekat 4 jam. Sementara itu, seorang lagi pengguna Eva Anis Mat Napi berkata, kawalan pergerakan penumpang yang menaiki bas perantara percuma lebih baik berbanding semalam. Kalau saya dari rumah memang naik bas and then saya turun dekat LRT Bangsar, tapi sebabkan dah rosak, saya gerak terus ke pasar sini and then baru tukar dekat shuttle bus kat sini. And then so far kalau hari ni maybe lebih teratur sikit lah. Mereka bagaimanapun berterima kasih kepada pihak Rapid KL kerana menyediakan inisiatif ini sebagai alternatif bagi mengurangkan kos ke tempat yang dituju. Dalam masa sama, kaki tangan Rapid KL dan juga polis bantuan turut dilihat membantu pengguna untuk menaiki bas yang betul mengikut destinasi masing-masing. Dalam pada itu, kenyataan media Rapid Rail hari ini mengatakan pihaknya telah menambah lebih 20 buah bas perantara percuma dengan kerjasama daripada Smart Selangor dan Mara Liner untuk membawa penumpang yang terjejas ke 5 laluan.
Pada sekitar jam 8 pagi di hari kedua, bas perantara percuma disediakan kepada pengguna LRT laluan Kelana Jaya. Saya mendapati masih ramai pengguna-pengguna yang menaiki bas ini hari ini, dan saya mendapati pada hari ini juga pegawai-pegawai Rapid KL turut ditambah bagi mengawal pergerakan pengguna-pengguna ini untuk menuju ke destinasi masing-masing. Syairah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Polis menahan 3 lelaki kerana didakwa menghalang kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang menjalankan tugas merawat seorang wanita di sebuah pasaraya di Kuala Selangor Isnin lepas. Kesemua suspek masing-masing berusia lingkungan 17 hingga 35 tahun itu ditahan semalam untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintendent Ramli Kasa berkata pihaknya menerima laporan dari penolong pegawai perubatan Hospital Tanjung Karang semalam. Dalam kejadian pada jam 9 malam itu, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai seorang wanita mengalami kecederaan sebelum petugas kesihatan tiba di pasar raya tersebut. Dalam perjalanan membawa pesakit ke ambulans, pengadu mendapati beberapa orang menyerang pemandu ambulans tersebut. Susulan laporan itu, polis telah menahan ketiga-tiga suspek pada hari sama laporan itu dibuat bagi membantu siasatan lanjut di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Punca sebenar kejadian yang tular di media sosial itu masih disiasat. Susulan insiden ini, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menghalang mana-mana penjawat awam yang sedang menjalankan tugas. Beberapa kawasan di Selangor dilanda banjir kilat berikutan hujan tanpa henti sejak jam 3 petang tadi. Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan antara kawasan terlibat adalah Kampung Teluk Gong, Taman Daya Meru, Pekan Meru dan kawasan sekitar. Beberapa rakaman orang awam menunjukkan beberapa kawasan di sekitar Kelang telah dinaiki air. Ia termasuk kawasan perumahan, jalan raya serta kawasan sekolah. Dalam pada itu, paras air Sungai Binjai di Pekan Meru Kelang telah melepasi aras bahaya sekitar jam 5.30 petang tadi. Sementara itu, di Shah Alam, banjir kilat turut dilaporkan berlaku di beberapa kawasan. Ia termasuk Denai Alam, Alam Budiman, Jalan Moktadahari, Setia Alam, Kampung Melayu Subang serta Puncak Alam. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir yang akan berlanjutan sehingga 9 malam ini dan melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan banyak lagi. Baik, selepas ini elak caci mencaci dalam berkempen. Penyokong terutama yang beragama Islam diminta menjaga nama baik agama ketika kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata sifat taksub kepada calon dan parti sehingga merosakkan bahan kempen dan perbuatan caci mencaci tidak mencerminkan ajaran sebenar Islam. Kita pun sudah nak pilihan raya ni dah masuk kali ke-15. Cara taktik-taktik kuno tu patutnya dibuanglah. Sebenarnya politik-politik seperti begini tidak disukai oleh generasi yang masih muda. Mereka tidak suka dengan sikap seperti begini. Mereka hendak supaya politik yang agak aman, harmoni ataupun politik yang adanya satu pandangan alternatif yang boleh diterima oleh anak-anak muda. Menurut Datuk Idris, perbuatan kecaman melampau menjatuhkan peribadi pihak lain juga bukan satu perbuatan yang wajar ditunjukkan kepada generasi muda. Katanya selain Islam, agama lain juga menekankan ajaran baik dalam setiap perbuatan. Justru beliau menasihatkan supaya kempen PRU15 dapat berjalan dalam suasana harmoni. Datuk Idris berkata demikian selepas program bertemu masyarakat di Pasar Tani Taman Srijaya dekat Bagan Serai hari ini. Beliau mengulas mengenai kempen PRU15 yang dilihat semakin panas dengan perbuatan caci, mencaci dan merosakkan bahan kempen calon. Baik, kita ke laporan seterusnya. Di Perak, kru Berita Al-Hijrah menemui penduduk di Parlimen Tambun yang mengharapkan pentadbiran kerajaan yang bersih, stabil dan berintegriti. Jelas mereka, sistem pentadbiran yang terurus di bawah kelolaan parti politik yang tepat mampu menjadikan Tambun sebagai kawasan yang lebih membangun.
Wartawan Khadijah Faisal ada butirannya. Menurut salah seorang penduduk di Hulu Kinta, Razali Musa, 62 tahun, kriteria itu perlu ada dalam setiap calon yang bertanding kerana pemilihan yang dibuat pengundi adalah untuk membela nasib mereka, bukan untuk menanggung kesan buruk hasil daripada pentadbiran yang salah. Mengharapkan pada pimpinan yang baru ni dapat membela nasib rakyat. Kita tidak mahu pemimpin yang bakal dipilih ni menimbulkan suasana yang tidak harmoni dalam apabila membawa masalah rakyat. Ada yang menentang, ada yang sudah-sudahnya rakyat yang menjadi mangsa, kan? Jadi kita nak kembangkan kerajaan yang bersih, stabil dan juga berintegriti. Sementara itu di Manjoy pula, rata-rata penduduknya meletakkan harapan yang tinggi agar prasarana dan infrastruktur di perkampungan terbesar di negara ini dapat dinaik taraf dan diperbanyakkan. Lebih-lebih lagi dengan kepadatan penduduk di kampung itu. Pusat rekreasi dan klinik kesihatan juga antara kemudahan penting yang wajar diberi perhatian dan tindakan. Sebab dengan keadaan Manjoy ni yang padat kan, memang ngam lah kalau kata buat rekreasi apa semua kan. Ada aktiviti kami yang mak bapak ni kan untuk bawa anak-anak, mana tak payahlah pergi ke tempat-tempat yang lain kan, kerana tempat lain pun selalu padat sangat. Sebenarnya banyak, tapi kalau kata kita nak cakap pasal isu pusat rekreasi itu salah satulah. Dalam pada itu, menurut calon bertanding di Dun Hulu Kinta dan Manjoy berkata, mereka mendengar keluhan rakyat seiring dengan kehendak misi mereka, iaitu usaha untuk memberikan perkhidmatan dan pentadbiran yang terbaik buat penduduk. Tapi berbeza dengan masalah kampung tradisional. Sebab kampung tradisional ni kita ada di hujung sana Ulu Kuang dan kita juga ada penduduk perkampungan orang asli ada 7. Itu memerlukan penuh dari segi infra, dari segi pembangunan. Satu jalan ke perkampungan orang asli dan kampung-kampung tradisional ini memerlukan banyak lagi peningkatan infra dari segi pembangunan, dewan yang kita perlukan. Jadi istiqamah hati saya adalah servis dan perkhidmatan, dan kalau diizinkan Allah, yang untuk saya menjadi wakil rakyat Dun Hulu Kinta adalah perkhidmatan. Klinik kesihatan Manjoy ini memang sangat diperlukan oleh orang Manjoy dulu lagi, sebab Manjoy ni kita rasa simpati, kita rasa kesian orang kampung, dan sekarang ni saya tengok usaha tersebut sedang diusahakan. Cuma banyak kali pecah tanah kemudian tak jadi, pecah tanah tak jadi, kemudian bangun-bangun separuh jalan tak berjalan. Tapi kali ini saya tengok kita sedang usahakan daripada carry pada awal isu tersebut, dan insya-Allah jika diizin Allah Taala, jika diberi peluang oleh Allah Ta'ala, kita akan buat lebih baik dan kita akan cuba pastikan supaya isu-isu besar sebegini dapat diselesaikan segera di kampung kita ni. Rata-rata penduduk dalam pada itu berharap agar PRU 15 kali ini bukan sekadar usaha parti politik meraih undi dan demi pangkat semata-mata, tetapi untuk melaksanakan tanggungjawab membela nasib rakyat yang telah diamanahkan. Selain daripada berharap berlakunya perubahan dan juga naik taraf infrastruktur di kawasan ini, penduduk juga amat berharap agar berlakunya perubahan sistem pentadbiran yang lebih baik dan juga kestabilan politik yang lebih kukuh. Jauh sekali berharap tampuk pimpinan yang diibaratkan harapkan pagar makan padi. Khadijah Faisal bersama jurukamera Muhammad Dairam Yaakob dari Perak untuk Berita Al-Hijrah. Kami dah lama menunggu. Itu keluhan yang disuarakan penduduk di Kampung Merapuh, Kuala Lipis berhubung penempatan generasi kedua peserta Lembaga Kemajuan Pertanian Pahang LKPP yang sehingga kini masih belum ada khabar berita. Mereka berharap isu yang pernah dibangkitkan itu dapat dipertimbangkan demi masa depan generasi seterusnya. Merapuh ialah kawasan yang terletak di utara daerah Kuala Lipis yang bersepadan dengan Gua Musang, Kelantan, dan ini antara kawasan pedalaman di Merapuh, dan di Kampung Merapuh ini menempatkan kira-kira 200 kediaman untuk peserta LKPP, dan apa yang disuarakan khususnya dalam kalangan generasi kedua adalah pembinaan semula penempatan agar mereka mempunyai peluang untuk memiliki rumah sendiri.
Menurut Zuhairi Zinil Abidin, 42 tahun, sejak rumah peserta LKPP ini dibangunkan sekitar tahun 1980-an, rancangan penempatan semula untuk generasi kedua belum dibangunkan sepenuhnya dan jika ada sekalipun, masih ada yang tercicir. Dah 10 tahun saya tunggu benda ni tapi tak ada jawapan kan. Jadi politik matang lah. Kita nak sama rata. Kan, sama rata. Semua dapat merasa benda ni untuk anak-anak muda kita. Tak besar pun tak apa, untuk tapak rumah tu pasti ada. Ketika ini dia bersama isteri dan seorang anaknya mendiami rumah pusaka ibunya selain tinggal bersama adik lelakinya. Luahan sama turut disuarakan Nazaruddin Samad, 53 tahun, yang tinggal bersama keluarga adiknya. Dia yang bekerja sebagai pemandu pelancong di Gunung Tahan berkata, hasrat tersebut telah disuarakan sejak sekian lama sehingga memaksa kebanyakan generasi kedua untuk berhijrah. Di Merapoh ni sebenarnya, peluang kerja ada sebab kita berdekatan dengan Taman Negara. Anak-anak muda tak perlu berhijrah pun sebenarnya. Tapi masalahnya penempatan tak ada. Takkan 4-5 adik-beradik duduk dengan orang tua lagi. Macam saya pun dah punya hujung, mungkin tak sempat dah kalau dapat rumah pun. Yang bawah adik-adik saya tu, kalau rezeki diorang, kalau bakal-bakal pemimpin YB ni tak nak dengan keperluan kampung. Bagi generasi kedua peserta LKPP, bukannya mereka tidak mahu mengambil peluang bantuan projek perumahan seperti projek perumahan rakyat termiskin PPRT atau rumah mesra rakyat. Namun kekangan yang dihadapi membantutkan hasrat itu. Itu bantuan yang macam rumah mesra rakyat tu bagus ya, dah ada nampak benda tu nak buat. Dah banyak dah tapi memerlukan geran. Mana ada kita orang dah ada geran. Nak memiliki geran sendiri. Itu semua bila soal tu, rumah mudah kau minta ni. Mana tanahnya, mana geran ni ada. Itu pula soalan dia. Jadi kita semua tergantung dengan benda-benda. Jadi akhirnya ginilah dulu. Bersabarlah setakat mana boleh bersabar kan. Dia yang tinggal bersama ibu, isteri, anak dan keluarga abangnya turut berharap potensi pelancongan di Merapoh dapat dipromosikan sebaiknya memandangkan kebanyakan penduduk di sini bekerja sebagai malin gunung tahan. Peserta LKPP di Kampung Merapoh ini terlibat dalam penanaman kelapa sawit dan getah dengan pendapatan diberikan kepada generasi pertama menerusi sistem saham. Selepas ini, payung terjun gagal terbuka. Payung terjun oleh seorang prajurit Angkatan Tentera Udara Indonesia TNI bertukar tragedi apabila payung terjun yang digunakannya gagal terbuka. Mangsa Prada Salman Krishna Sinaga yang jatuh pada ketinggian hampir 500 meter itu bagaimanapun selamat namun mengalami patah tulang pinggang sebelah kanan. Berdasarkan rakaman yang tular di media sosial, Prada dilihat terjun dari pesawat dan terus jatuh tanpa payung terjun. Menurut Ketua Komando Pasukan Gerak Cepat, Kolonel Gunawan, kejadian yang berlaku tersebut bukan disengajakan. Kejadian berlaku susulan terdapat beberapa tali payung terjun yang telah putus. Jelasnya pihaknya sudah melakukan beberapa sesi latihan sebelum ini dan sudah memastikan kesemuanya selamat. Prada kini sedang dirawat di sebuah hospital dan berada dalam keadaan sedar. Dia juga bakal menjalani pembedahan dalam masa terdekat. Tindakan seorang remaja lelaki berusia 17 tahun yang nekat merompak sebuah butik mewah Louis Vuitton di Seattle, Washington gagal selepas pengsan terlanggar cermin premis itu. Suspek dilaporkan tidak sedarkan diri ketika cubaan melarikan sebuah beg tangan yang bernilai $18,000 Amerika. Difahamkan suspek menganggap kawasan cermin tersebut merupakan laluan keluar utama dan berlari ke bahagian tersebut. Bagaimanapun, remaja itu pengsan selepas pelanggaran yang kuat dengan cermin itu. Dia kemudian ditahan pengawal keselamatan butik tersebut sebelum pihak polis sampai ke tempat kejadian. Menurut pihak berkuasa tempatan, remaja tersebut mempunyai rekod jenayah lampau yang melibatkan kesalahan sama. Semasa tangkapan, polis mendapati remaja tersebut separa sedar dengan keadaan sukar untuk bernafas dan telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut.
Pada waktu sama, 2 wanita turut melakukan rompakan di butik yang sama namun berjaya melarikan diri. Baik, selepas ini perkembangan PRU15 di Pahang dan Perak. Perkembangan kempen pilihan raya umum ke-15, Parlimen Bagan Datuk yang menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara kerusi yang menjadi tumpuan utama di kawasan hilir Sungai Perak. Bagi mengetahui perkembangan di sana, kita bersama wartawan Khadijah Faisal. Assalamualaikum Izzah. Izzah, kalau boleh kongsikan bagaimana pertembungan di Bagan Datuk, sejauh mana sengitnya pertembungan di sana? Baik Ardi, terima kasih. Apa yang saya boleh kongsikan kepada penonton berita Al-Hijrah pada malam ini, saya berada di Bagan Datuk selepas saya ke Tambun dan juga Pasir Salah, antara lokasi ataupun parlimen yang dikatakan hangat untuk PRU ke-15 di Perak pada kali ini. Selain daripada beberapa lagi parlimen yang begitu hangat kerusinya dipertandingkan pada 19 November ini nanti. Dan di Bagan Datuk P075 ini akan memperlihatkan pertembungan 4 penjuru Ardi dan juga penonton. Semestinya akan melibatkan 2 figura yang besar namanya kita kenali, iaitu antaranya daripada Presiden UMNO sendiri menggunakan tiket BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang juga ini merupakan kerusi pertandingan yang kelima untuk beliau, dan akan bertembung dengan bekas penerangan PKR Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin daripada Pakatan Harapan, dan 2 lagi adalah Dr. Muhammad Faiz Naaman Perikatan Nasional, dan juga Taufik Ismail calon bebas. Dan Ardi dan juga penonton, PRU ke-14 sebelum ini telah pun dibenangi oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sendiri, menewaskan PKR dan juga PAS dengan majoriti 5,073 undi pada PRU sebelum ini. Dan kalau kita lihat di Bagan Datuk ini, komposisi penduduk di sini majoritinya mendominasi kepada, ini adalah data pada 2022 ya Ardi, Bumiputera sebanyak 56%, China 26.9%, India 16.8%, dan lain-lain adalah 0.3%, di mana kita dapat lihat dengan komposisi penduduk ini mungkin berpihak kepada Barisan Nasional, kerana seperti mana yang kita tahu, pengundi-pengundi adalah daripada kalangan Bumiputera untuk Barisan Nasional ini, Ardi. Baik Izzah, pastinya Izzah di sana ada bertemu dengan penduduk setempat dan bertanyakan apa aspirasi dan apa harapan mereka kepada bakal pemimpin di sana. Silakan. Ya Adi, setibanya saya di Bagan Datuk ini, saya sempat juga melalui hutan melintang dan juga Bagan Datuk yang saya fokuskan, bertemu dengan rakyat ataupun penduduk di sini. Mereka mahukan tanpa pimpinan yang akan datang memberi fokus, mengubah ataupun menambah baik mengenai dengan aspek kos sara hidup, peluang pekerjaan dan juga nasib golongan nelayan di sini. Mereka mahu diberi perhatian berkenaan dengan isu itu, termasuklah jalan raya yang dilihat. Kalau saya sendiri melalui jalan-jalan di hutan melintang dan juga Bagan Datuk ini, tidak begitu selamat untuk pengguna jalan raya kerana jalannya begitu berlubang dan juga tidak ada lampu jalan raya. Selain itu, isu jaringan internet adalah isu yang sangat ditekankan oleh penduduk di sini, kerana ia menyukarkan kepada pendidikan anak-anak mereka, tidak kisahlah daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Mereka terpaksa keluar daripada kawasan yang tidak mempunyai jaringan internet, terpaksa keluar untuk mencari internet bagi memastikan mereka ini mendapat pendidikan ataupun proses pembelajaran yang lebih baik. Ardi, itu yang ditekankan oleh golongan ibu bapa penduduk di kawasan Bagan Datuk dan juga hutan melintang ini. Baik Izzah, terima kasih banyak atas perkongsian. Itu dia Khadijah Faisal live dari Bagan Datuk Perak. Baik, berita Al-Hijrah berehat sekejap. Selepas ini kita tinjau perkembangan di Pahang. Kembali selepas ini.
Baik, dari Perak tadi kita beralih pula ke Pahang. Parlimen P080 Raup menyaksikan perlawanan 4 penjuru bagi pilihan raya umum ke-15. Setiap calon mengatur strategi bagi memenangi kerusi yang sebelum ini diduduki oleh calon Pakatan Harapan itu. Jadi untuk perincian lanjut kita berlintas langsung bersama Abdul Rahman Kunyu yang kini berada di Raup Pahang. Rahman, apa penduduk Raup mahukan daripada calon yang bertanding jika mereka diberi mandat? Rahman. Baik, terima kasih Ardi Herman yang berada di studio. Penduduk Raup di sini sendiri, mereka seringkali berkatakan tentang isu air. Jadi isu air seringkali menjadi perbualan mereka kerana di sini isu air amat merumitkan. Ada di antara mereka yang terputus bekalan 3 ke 4 kali sehari. Jadi itu antara permintaan mereka yang berada di Raup ini. Jadi selain itu mereka juga meminta agar di sini ada satu hospital besar, iaitu Hospital Besar Raup, dan masalah yang berada di hospital itu kerana kurang kepakaran dan juga equipment yang kurang dan membuatkan mereka yang berada di Raup ini terpaksa untuk ke Kuala Lipis ataupun Temerloh untuk mendapatkan rawatan daripada pakar, dan ini membuatkan mereka berasa susah kerana durasi perjalanan mereka juga agak jauh, dan itulah antara permintaan mereka kepada calon-calon yang bertanding ini agar isu air dan juga isu hospital dapat. Baik Rahman, kita pasti Rahman mesti telah pun berjumpa dengan calon-calon di sana, dan apakah tawaran mereka, apakah manifesto mereka kepada anak-anak muda khususnya? Di P080 Raup ini menyaksikan 4 saingan penjuru di mana melibatkan Datuk Chon Sin Woon daripada MCA, Datuk Muhammad Fakhrul Nizam Ibrahim daripada Bersatu, Cho Yu Hui daripada DAP, Nur Khairul Anwar Muhammad Nur daripada Pejuang. Masing-masing mempunyai manifesto tersendiri, dan antara terutamanya manifesto mereka merangkumi isu air ini. Tidak kisahlah untuk muda ataupun yang tua, jadinya isu air ini sering menjadi manifesto kepada mereka. Dan semua antara calon-calon parlimen ini hendak menyelesaikan masalah air di sini, dan antara manifesto-manifesto yang merangkumi anak-anak muda juga termasuklah peluang-peluang pekerjaan, agar anak-anak muda yang berada di Raup ini tidak ke luar negeri ataupun tidak ke ibu kota untuk mencari pekerjaan mereka. Dan ada antara manifesto mereka juga yang ingin membina institusi pengajian tinggi yang di sini. Jadi makin banyak peluang-peluang pengajian yang ada di sini dan membuatkan bandar Raup ini kian menaik, dan jadi perkara ini sedikit sebanyak mampu memujuk hati anak-anak muda itu agar sentiasa berada di Raup ini selain mereka berpindah ataupun berhijrah di ibu kota Ardi. Baik Rahman, secara keseluruhannya macam mana situasi kempen di sana? Nampak di belakang Rahman macam tenang je? Ya, betul. Agak tenang di sini. Alhamdulillah, saya tidak menyaksikan sebarang mogok provokasi yang seringkali berlaku, dan ada yang berlaku di Johor, dan alhamdulillah di Raup ini tiada sebarang provokasi ataupun cerobohan bendera, cerobohan poster-poster, dan ini sememangnya persaingan yang sihat saya boleh katakan di Raup ini. Dan pada kali ini juga secara kempennya saya boleh katakan bahawa mereka daripada segi perjumpaan fizikal itu sendiri, mereka juga ada alternatif lain yang mana mereka juga berkempen secara dalam media sosial. Saya menyaksikan sendiri ramai antara calon-calon parlimen, terutama jadi calon parlimen Raup ini sendiri berkempen di media sosial, dan saya yakin pasti bahawa media sosial merupakan satu platform yang di mana mereka lebih dekat ataupun mereka lebih dapat menyampaikan informasi mereka kepada bukan sahaja anak muda, malahan warga-warga yang juga berusia juga kini bermain seperti Facebook, Instagram dan juga media-media sosial yang lain. Jadi itu antara proses-proses berkempen yang berada di Raup ini. Jadi setakat itu saja Ardi apa yang saya dapat kongsikan daripada P080 Raup. Kembali ke rakan setugas. Silakan Ardi. Terima kasih Abdul Rahman langsung dari Raup Pahang. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terus bersama kami setiap hari untuk mengetahui perkembangan terkini PRU15. Jangan lupa kami juga berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok.
dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dan dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Jangan lupa saksikan malam ini secara langsung suku akhir pertama Akademi Dai Muda jam 9 malam ini. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.